A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang bersama kita di kuliah Maghrib untuk syarah tentang najis-najis yang dimaafkan. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi pencinta ilmu yang telah pun sudi mengimarahkan kuliah kita pada malam ini yang istiqamah. Walaupun pada hujung minggu cuti, banyak cuti, jadi masih lagi berkelapangan untuk bersama dengan kuliah Maghrib kita pada malam ini. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada Maghrib ini ingin merafakkan kesyukuran, pujian terhadap-Mu ya Allah atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini dan Allah limpahkan kita dengan limpahan dan kefahaman ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah Maghrib kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat, keberkatan dan juga dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada kuliah Maghrib pada hari ini, dan kita akan bersambung dengan tajuknya najis-najis yang dimaafkan, dan pada minggu lepas kita telah pun belajar sampai ke 10 perkara dan hari ini Ustaz tersambung lagi untuk najis-najis yang dimaafkan. Jadi saya serahkan kuliah kepada Al-Fadil Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa habibuhu ballagha risalah. وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Yang saya kasihi pengacara majlis, seluruh staf Gemah Nur Iman, mengurusinya, dan seluruh semualah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangkan penghormatan saya sedikit pun pada puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini, pada malam yang barakah ini, kita nak sambung balik pembicaraan kita, perbahasan mengenai dengan najis-najis yang dimaafkan.
bila kita sebut, saya ulang bila disebut dengan najis yang dimaafkan, ini adalah perkara yang tidak menjadi kesepakatan semua mazhab. Tak mesti. Ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Ini isu dimaafkan. Adapun dalam masalah najis, ada yang disepakati. Untuk masalah dimaafkan, barangkali banyak yang tak disepakati. Tapi kalau untuk masalah najis, contohnya darah. Darah, semua mazhab sepakat dia adalah najis. Tetapi banyak mana dimaafkan, sekadar mana, itu barangkali setiap mazhab dia ada perbahasan tertentu. Ya, kalau mazhab Abu Hanifah ringan sangat. Ya, ringan. Kerana dia mughallazah dan mukhaffafah bagi mazhab Abu Hanifah bukan sebagaimana kita. Demikian juga mughallazah bagi mazhab Maliki. Mereka anjing itu tahir, suci. Bahkan dalam mazhab kita sendiri ada pandangan daripada Imam Nawawi masalah babi. Babi dalam mazhab kita adalah mughallazah. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini pendapat Imam Nawawi ini dia tidak mewakili mazhab menyatakan bahawa najis babi itu hanyalah najis mutawassitah, bermakna boleh dicuci sebagaimana cucian biasa. Saya sebutkan demikian supaya kita faham bahawa ini semua isu khilafiyah. Khilafiyah bermaksud ada pro dan kontra lah. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan begini. Kita kena lapang dada. Sekurang-kurangnya kita berpegang dengan mazhab kita sekalipun, kita banyak sahaja kelonggaran yang diberikan. Kadang-kadang dah tak perlu nak lompat keluar mazhab lagi pun dah banyak menyenangkan kita. Tak perlu kita nak melompat-lompat. Sebab kadang-kadang kita rasa rigid, sukar dan susah. Kerana apa? Kerana kita tidak didedahkan dengan pendedahan yang menunjukkan bahawa banyak sahaja kelonggaran dalam mazhab kita. Misalnya, apa yang kita nak bahaskan pada malam ini dan malam sebelum ini berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan. Dan juga kaedah-kaedah yang disediakan oleh fiqh mazhab kita dan juga qawaid fiqhiyah menunjukkan bahawa dalam mazhab kita ini banyak sahaja kelonggaran-kelonggaran yang mana akan menyebabkan kita tidak perlu hidup dalam kesukaran ataupun dalam keadaan ketakutan, ya. Tak mesti demikian. Kita masuk balik nombor 11. Rausus samak, kotoran ikan, kecuali kalau air itu berubah. Rausus samak illa iza taghayyara al-ma'. Maknanya kotoran ikan. Apa makna kotoran ikan di sini? Iaitu ikan yang kita belah. Kotoran ikan itu maksudnya apa-apa yang keluar daripada perut dia ataupun daripada ialah kita kata tahi dia. Jadi kita belah dalam bekas yang tak sampai 2 kolah. Kita buat misal akuarium ke ataupun baldi ke. Jadi bila kita letak dalam tu, dia akan berak dalam tu. Bila dia berak dalam tu, kita belajar dalam masalah taharah. Sekiranya najis masuk ke dalam air yang kuantitinya tak sampai 2 kolah. Sama ada dia berubah ataupun tidak, maka dia adalah air mutanajis. Hukumnya sama macam air bernajis. Tetapi dalam masalah ini, air itu kena kotoran ikan, najis ikan. Masuk dalam air, duduk dalam air yang tak sampai 2 kolah. Tiba-tiba air tersebut terpercik kena baju kita, kena pakaian kita, bolehkah kita gunakan untuk solat? Jawapannya boleh menurut apa yang kita baca sekarang. Al-Imam Ibn Imad radhiyallahu ta'ala anhu kata dia termasuk di dalam najis yang dimaafkan. Ya, yang dimaafkan. Okey, saya perlu respon ni. Okey, faham tak tu? Atau faham dan dapat dan line okey tak? Okey. Line jelas dah Ustaz. Alhamdulillah. Sebab di sini dia signal lebih kurang tadi juga. Tapi kalau dah okey tu, okeylah. Okey, kita masuk nombor 12 Kita masuk nombor 12. Nombor 12. Zarqut tuyur fil amakin allati تتردد عليها كالحرم المكي والمدني والمساجد الجامعة لعموم البلوى
wa li'umumil balwa wa usril ihtirazi anhu. Kotoran burung di tempat yang mana tataraddad ni maknanya mundar mandir, ya, banyak burung berkeliaran. Kalau di sebelah utara ni, ya, Dekat Mekah. ya, contoh dia bagi di sini kal harami, di Masjidil Haram. Kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, dia sebut tempat sa'i, tempat tawaf. Kalau kita tawaf terpijak taik burung merpati. Tapi kita ambil di tempat kita ini di Malaysia, ada tempat tak kisahlah. Kalau tempat tuan-tuan ataupun tempat puan-puan, ada yang tinggal di kondominium mana-mana ataupun pangsapuri yang burung gagak banyak betul. Burung gagak, kadang-kadang burung merpati, dia berak tu kita sampai nak elak dah susah. Sebab tu dia sebut li'umumil balwa. Umumil balwa ini maknanya suatu ujian ataupun balak yang sudah umum, semua orang pakat rasa. Jadi sukar nak elak, ya. Bila sukar nak elak, maka dimaafkan walaupun terpijak. Maknanya kalau terpijak ketika tawaf misalnya, sedang tawaf ataupun sedang sa'i ataupun sedang tawaf, antaranya tawaf pula kan perlu kepada suci daripada najis, kerana dia seumpama walaupun dia tak sebiji sama macam solat, tetapi hukum memerlukan wuduk dan juga suci daripada najis. Maka tak perlu dia keluar daripada tawaf basuh kaki untuk dia meneruskan tawaf, tidak perlu. Memadai dia terus sahaja tawaf. Jadi status najis yang terkena di kaki dia macam mana? Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Dia sebut di sini kal harami al-makki, sebagaimana di Masjidil Haram ataupun kawasan tanah haram al-makki di Makkah, wal madani, dan juga madani ni maknanya di Madinatul Munawwarah. Kita nak bunuh burung tu tak boleh. Kita mungkin tertanya-tanya, tak boleh ke kerajaan Arab Saudi tembak sahaja, bunuh ataupun racunkan sampai tak ada? Tak boleh, kerana hukum dia haram. Bukan sekadar membunuh itu haram, bahkan kita kalau dia duduk banyak-banyak dengan kawan-kawan dia burung tu, kita lari-lari, kita kejar dia supaya dia berterbangan lari daripada kita pun, itu pun hukumnya haram. Tak boleh. Itu yang kita terpaksa biarkan supaya burung-burung ini terus ada, tetapi taiknya itu kalau banyak tak mesti di Mekah, di Madinah sahaja. Di sini sebagai contoh. Sebab tu dia sebut di sini kal harami. Dia bagi misal. Dia bagi contoh sebagaimana di Masjidil Haram dan juga di masjid ataupun di Madinatul Munawwarah dan juga masjid-masjid jami' yang lainnya. Kerana umum balanya. Bala ni maknanya ujian yang umum, maka sukar untuk dielakkan atau menghindarinya. Ya, jadi nilailah di tempat-tempat kita pun kalau ada burung merpati yang banyak, tapi tempat kita kalau nak bunuh, bukan nak bunuh lah. Kalau nak tembak ke, nak tangkap ke, dia taklah jadi dosa macam tempat di Makkah dan di Masjidil Haram. Tapi kalau di Malaysia ni tak apa kalau nak buat macam tu. Baik. Cuma saya ingat kena ada kebenaran juga tu, nak tembak burung tu di kawasan-kawasan macam tu, daripada bukan perhilitan majlis apa tu, jadi kena keluarkan lesen lah kalau kita nak bunuh. Tak boleh bunuh ikut suka lah sekarang ni. Okey. Kita masuk najis yang ke-13. Ma yusibu sawbal jazzar min damin malam yuksir. Darah yang mengenai pakaian tukang potong haiwan ataupun tukang sembelih dengan syarat tidaklah banyak. Tukang sembelih disebut dengan al-jazzar. Jazzar maknanya tukang sembelih yang selalu sembelih. Jadi malam yuksir maknanya selagi mana tak banyak. Kalau banyak tak boleh. Banyak ni diukur dengan uruf. Diukur dengan uruf. Ada uruf yang khas, ada uruf yang umum. Jadi di sini boleh saja kita gunakan uruf yang khusus. Kita kena tanya orang yang sembelih selalu ni, kalau banyak ni, uruf orang yang buat kerja ni, kalau kena banyak ni, banyak ke sikit? Jadi kalau dia anggap sikit, sikit lah.
Ya, kalau banyak, banyaklah. Jadi kena tengok. Jadi kalaulah kita rasa sikit, maka insya-Allah sikit. Dia akan bermula dengan sikit dulu, bukan bermula dengan banyak dulu. Kalau dia taradud, banyak ke sikit ni? Sikitlah tu. Sebab banyak ni kita boleh faham, oh banyak ni, oh banyak sangat ni. Kan? Jadi ini untuk masalah orang yang selalu menyembelih, bukannya orang yang sembelih setahun sekali, setahun dua kali, hari raya korban saja. Ya, sikit-sikit ini al-jazar, tukang sembelih yang melazimi pekerjaan tersebut, sebagaimana orang yang melazimi baiki kereta, maka akan ada kotoran minyak yang mengganggu, yang menghalang air masuk ke dalam kuku, maka dikecualikan mereka untuk setiap kali nak solat nak kena kikis. Ataupun orang yang selalu buat roti, maka ada tepung yang melekat di kuku-kuku menyebabkan air tidak boleh masuk. Kesemua itu diberikan kelonggaran oleh fiqh mazhab kita, ya, untuk mereka ini tak perlu sampai sebagaimana orang lain yang tak ni. Sekejap saya buka kipas sekejap. Baik. Okey. Jadi ini masalah burung, ya. Masalah bukan masalah burung pula, masalah darah yang terkena pakaian tukang potong. Sebagaimana yang saya sebutkan, darah memang disepakati oleh mana-mana mazhab bahawasanya dia adalah najis. Hukumnya najis. Cuma banyak mana apa yang kena, daripada mana dia datang, semua itu ada perbahasan yang terperinci untuk menentukan dimaafkan atau tidak. Bukan nak menentukan najis atau tidak. Darah confirm najis. Ya, sebab tu saya bagi tahu pada pertemuan pada minggu lepas, kalaulah kita dipaksa membeli darah, sebenarnya darah tak boleh jual sebab darah ni najis. Anjing najis. Tapi kalaulah kita nak dapatkan, terpaksa juga bayar duit, mungkin kita pergi ke negara barat misalnya yang tak mengaji masalah hukum halal haram tentang jual beli najis dan sebagainya, maka ada kaidah di dalam mazhab kita yang mengatakan bahawa boleh menggunakan bayaran tersebut untuk raf'u al-ikhtisas. Mana-mana barang, mana-mana item yang tak cukup syarat, sama ada dia tidak suci ke, tidak ada faedah yang besar, tidak ada faedah yang mu'tabarah ke, kan kita belajar kena ada faedah dia, kena suci. Maka kalau tak cukup syarat, maka kita kalau nak kena bayar juga terpaksa. Kalau tak beli juga dia tak bagi darah dekat kita. Kita nak kena isi, sebab kalau tak isi kita mungkin memudaratkan. Maka boleh kita bayar, bukan bayar untuk darah, tetapi bayar untuk dia melepaskan item itu pada kita. Dia tak sama tu. Bila tak cukup syarat, dia tak nak memilih. Dalam mazhab kita, mana-mana item yang tak cukup syarat mungkin tak suci. Contohnya darah. Darah tak suci. Ada yang suci tapi tak ada faedah. Maka dia disebut sebagai ikhtisas. Ya, dia tak disebut sebagai al-milk. Milik. Dia tak sebut milik. Dia sebut ikhtisas. Bila jumpa dalam kitab mazhab Syafi'i, tiba-tiba ada perkataan ikhtisas. Maka fahamilah bahawa itu adalah barang yang tidak sempurna syarat untuk dijual beli. Ya, boleh faham? Jadi bayar. Kalau nak beli anjing misalnya, mana tahu dalam di kalangan ramai ahli-ahli penonton yang setia di Gema Nur Iman ini, ada yang teringin nak beli anjing untuk jaga rumah atau jaga kebun, ataupun nak memburu ke, boleh beli, tapi beli tersebut bukan dengan jual beli biasa, tapi namanya raf'u al-ikhtisas. Tak ada orang yang nak lepaskan anjing itu pada kita secara percuma kalau dilatih. Kerana semua tu makan modal. Betul tak? Tak ada. Dia orang pun guna modal. Bila dia orang gunakan modal, kita nak ambil secara percuma, tak boleh. No? Jadi lagu mana nak buat, maka bayaran itu namanya bayaran untuk mengangkat mengangkat al-ikhtisas, melepaskan pegangan tersebut menjadi lepas ke tangan kita. Okey. Kita masuk yang ke-14, ad-damul ladzi 'ala al-lahmi. Darah yang ada pada daging. Saya ulang, darah yang ada pada daging. Daging bukan daging babi lah. Daging babi itu tak saya bincang lah pasal darah dia. Daging itu sendiri pun mughalazah. Kita sebutkan di sini ialah darah yang ada pada daging yang halal dimakan.
Ya, darah yang ada pada daging yang halal dimakan. Jadi darah tersebut, ia darah. Ya, darah. Dia adalah darah, dan darah ini kita sebut dah memang disepakati bahawa ia adalah najis hukumnya. Secara hukum dia adalah najis. Maka bila dia ada melekat pada daging, apakah wajib kita basuh? Tak wajib. Sebab dah disebut di sini bahawa dia dimaafkan. Bahkan ada pendapat dalam mazhab kita yang kata-kata yang mengatakan, tapi kita tak guna, kita boleh basuh. Saya nak sebut ada pendapat yang mengatakan darah ini dia dimaafkan sebab dia duduk setempat macam tu je. Bila kita basuh, dia akan merebak. Yang itu jadi tak maaf balik. Sebab itu ada pendapat yang kata tak payah cuci. Tapi kita pakai pendapat boleh cuci. Dan kita pula tak boleh nak cuci sampai dia bersih betul. Kerana daging itu sendiri dia dah berasal daripada darah. Dan kalaulah hilang terus darah, maka daging tadi dah tak sedap lagi. Ya, dah tak sedap lagi dah, sebab kita nak rasa manis-manis dia tu bergantung kepada darah. Macam saya di Mesir, kita ada supermarket yang jual daging-daging daripada anak-anak lembu. Anak-anak lembu yang kecil-kecil yang tak cukup umur tu dah sembelih. Memang murah, dia tak mahal. Ya, saya dulu tengok-tengok, kenapa murah sangat Kita masak memang lembut betul. Sedap-sedap juga. Tapi kita akan rasa, orang yang selalu makan daging, dia akan faham, dia boleh rasa bahawa di situ kandungan darah kurang, jadi kurang manisnya. Kerana dia masih lagi anak, dia tak berapa banyak darah lagi. Jadi nak sedap, dia kena ada kandungan darah. Kita tak boleh nak elak. Tapi kita tak nak masuk darah campuran macam Raja Besiung. Raja Besiung dia masuk darah lain. Di sini kita nak masukkan daging itu, dia kena ada darah juga. Dia tak boleh kita cuci dia sampai jernih air. Dah tak ada lagi kandungan apa ni darah. Maka nanti masakan kita dah tak jadi sedap. Kesedapan itu termasuk di dalam hajat ya. Dia tak daruriyat. Orang makan benda tak sedap boleh hidup, tak sakit. Tapi nak kata tahsiniyat tak boleh juga, sebab kita perlu makanan sedap. Kalau tak sedap, kita tak boleh nak makan juga. Tak boleh nak makan ataupun tak lalu nak makan. Oleh kerana yang demikian, kita boleh mengekalkan darah basuh, ya, maka itulah yang dimaksudkan dimaafkan. Ya, tapi kalau nak cuba boleh. Daging yang kita baru lapah misalnya, keluar daripada lembu tu, kita potong tanpa kita basuh, terus rebus. Saya rasa dia lebih sedap daripada biasa. Itu saya cadang, bukan saya nak wajibkan atau apa-apalah, bukan. Kalau nak try, boleh, nak cuba boleh. Itu dari yang ke-14, darah yang ada pada darah yang ada pada daging dimaafkan. Okey. Sekarang saya faham lain okey, sebab tak ada apa-apa respon yang negatif. Kalau tak okey, bagi tahu semula kita, sebab saya tengok signal saya ni macam dia ada satu balik. Baik. Kita masuk najis yang ke-15, al-mayyitatul lati la nafsa laha sa'ilah. Iza waqa'at fi ma'i'in kaz-zubabi wal-bu'udi wal-namli wal-aqrabi wal-wazaq. Syaritata an taqa'a bi nafsiha wa lam tuaddi ila taghayyuril ma'i'. Baik, yang ke-15 ini bangkai dari haiwan yang tidak berdarah. Dia bukan tidak berdarah sebenarnya. Dia tidak berdarah mengalir. Jadi terjemahan di sini saya rasa kena kurang tepat lah. Ya. Dia la nafsa laha sa'ilah ini maknanya tidak ada darah yang mengalir. Sebab tu lalat, kalau kita picit dia, kita tekan macam tu, kita nak bunuh dia, kita akan dapati dia akan ada darah. Cicak pun kalau kita koyak dia punya badan, dia akan ada darah. Tapi darah itu dia bukan bersifat mengalir. Lain tu, macam kita manusia, kalau ditoreh, dia akan keluar mengalir. Itu maksud kepada sa'ilah. Okey?
Lembu misalnya, dia mengalir. Sebab itu bila kita sembelih, akan keluar darah daripada lehernya, disebut dengan dam masfuh. Jadi bukan tak ada darah. Darah ada. Tapi sifatnya darah yang tidak mengalir. Untuk binatang apa yang selalu kita akan jumpa darah yang tidak mengalir ini? Ini ada pada serangga, lalat, nyamuk, semut, kalajengking, cicak dan seumpama dengannya. Ni. Baik, binatang macam ni lah yang dimaksudkan kalau jatuh dalam minuman kita. Dia bangkai, dia mati dalam gelas. Kuantiti air tidak mencukupi 2 kolah. Jatuh. Kita dah sebut kalau bangkai masuk dalam air yang tak sampai 2 kolah, dia akan menjadikan air itu mutanajis. Tapi kenapa tak masuk? Ini yang disebut dimaafkan. Masalah pertama, air tersebut kuantiti tak banyak. Kita nak minum. Tiba-tiba lalat ini satu benda. Tapi ingat dia sebut sini dia ada 2 syarat. Yang pertama, dia jatuh sendiri. Bukan kita yang campak masuk. Yang kedua, dia tidak menyebabkan air itu berubah. Kadang-kadang bila masuk air tu rasa bangkai. Rasa ni tak tahulah. Mungkin ada kandungan tahi dia ke apa, kita tak tahu. Itu tak boleh. Kalau tak berubah, tidak mengapa. Dan syarat dia apa dia lagi? Syarat dia ialah mesti masuk sendiri, bukan kita yang campak. Disebut dengan tarah. Kita yang campak tak boleh. Okey? Jadi Nabi SAW menyebut iza waqa'a zubab fi syirabi ahadikum. Kalaulah di kalangan kamu masuknya lalat ke dalam, waqa'a zubab, bukan kamu yang letak tapi dia masuk. Iza waqa'a zubab fi syirabi ahadikum falyaghmishu. Kamu celupkan, rendamkan supaya air tersebut menenggelami keseluruhan dia punya bangkai, kemudian tarik keluar. Sekejap saja, bukan lama. Kadang-kadang dia masih hidup sikit-sikit lagi, tapi oleh kerana kita celup terlalu lama, dia pun heran, kenapa lama sangat ni? Matilah aku macam ni. Kita keluarkan semula. Kedua-duanya boleh, tak apa, cuma tak perlu lama. Kita nak rendamkan dia punya kedua-dua sayap itu, supaya dia boleh neutralize balik air tersebut. Kerana Nabi SAW kata, satu sayapnya ada da, satu lagi ada syifa. Ya, da dengan makna racun, syifa dengan makna penawar. Jadi jangan risau kalau masuk dalam air, selagi tak berubah binatang-binatang yang saya sebut tadi, walaupun tak cukup 2 kolah air itu, tetap dimaafkan. Maka air tadi boleh buat apa? Boleh berwudu, boleh minum, tak ada masalah. Ya, alhamdulillah, selesai 15, kita masuk 16. 16, al-mayyitatul lati kana mansya'uha al-ma' wa matat fihi fala yanjus biha. Bangkai dari haiwan yang tempat munculnya adalah air, lalu mati pun di air, maka air tadi tidak ternajisi. Ikan mati dalam air, ataupun binatang lain ada dalam air, kura-kura ataupun labi-labi, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu binatang dulu, Penyu. dia, ya, Penyu Ustaz, boleh? penyu ke tak kisahlah, penyu ke kura-kura ke. Dulu ni ada satu binatang yang dia dah hampir pupus, dia orang panggil tuntung. Tuntung ni memang habitat dia air. Jadi kalau mati dalam air itu, tapi mansyak dia memang tempat dia air. Dia bukan tempat lain. Contohnya singa mati dalam air tak boleh. Kerbau mati dalam air tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia bukan asal dari air. Yang disebut sini kana mansya'uha allati, astagfirullah, saya ulang apa ni? Allati kana mansya'uha al-ma' wa matat fihi, dan mati pun di dalamnya. Maka fala yanjus, maknanya tidak, air tersebut tidak ternajisi. Ya, dimaafkan, ataupun tidak disebut sini tidak ternajisi, maknanya tak jadi najis. Ya, walaupun dia bangkai. Kalau Ustaz, ikat, kita fahamlah. Ya, silakan. Kalau katak Ustaz?
Sama, katak air lah, janganlah katak. Dia ada dua jenis katak kan. Ada katak ni kita nak kata dia Katak ada, dua alam. ya. Katak dua alam. Katak dua alam. Okeylah, kalau katak dua alam maknanya dia perlu kepada air, maknanya mansya'uha kana mansya'uha al-ma. Dia berasal daripada air. Ya. Tambah katak yang lembek-lembek tu kan. Dia ada katak puru satu lagi katak om. Orang Selangor panggil apa? Katak yang lembek tu. Satu lagi kodok. Saya dulu kecil-kecil saya tak geli, tapi sekarang saya dah geli lah. Dulu saya ingat duduk di kampung, saya kalau nak orang Kedah dia panggil kata mengai ikan. Kalau orang Selangor, orang Kuala Lumpur dia panggil memancing. Ya, buat penerangan pasal memancing dengan mengai pula lagi habis masa. Cuma kita guna katak tu lah, saya tak geli dulu, tapi sekarang geli sikit. Mungkin sebab lama tak pegang kan, lembek-lembek macam tu. Kita sebut pun dah geli. Saya yakin semua pakai geli. Orang perempuan paling takut kah? Katak. Walaupun dia tali pinggang hitam, black belt, taekwondo pun dia akan takut kah? Dia akan takut katak. Baik. Yang ke-17, al-yasiru urfan min sya'ri najis. Min sya'ri najisin min ghairi nahwi kalbin wa khinzirin wa yu'fa an kathirin min markub. Bulu najis yang menurut uruf. Uruf ni maknanya pandangan orang ramai. Tapi bukan bulu anjing, bukan bulu babi. Dia ulang sebut ni. Sebab nanti orang faham bulu anjing dan babi termasuk sekali. Bulu di sini binatang yang kita tak boleh makan. Ya, binatang yang kita tak boleh makan, maka dia tercerai daripada tubuhnya. Macam bulu kucing, kalau banyak sangat tak boleh secara uruf. Dia bagi contoh di sini, contoh yang dijadikan markub. Orang dulu-dulu banyak naik keldai, banyak naik kuda. Kuda boleh makan, tak apa lagi. Keldai tu. Ya, keldai tu. Keldai tak boleh makan. Kita tak boleh makan dia. Keldai tu boleh makan. Kalau dia tak makan, dia mati. Ya, maknanya kita tak boleh makan daging dia. Haram. Himar. Himar ni bunyi pun pelik. Takut kalau dibunyi malam-malam, orang akan ingat mungkin pocong ke polong ke, kita tak tahu. Ya, sebab itu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, suara ingkar yang paling teruk sekali, kasautul hamir, sebagaimana suara hamir. Jadi himar ini dia baik, dia tak ganggu orang, dia setia, saya kesian dekat himar ni bila di tempat-tempat macam negara, tempat saya belajar dulu, kalau letak bebanan yang berat, dia tarik, kalau tidak dia pukul. Dia tak melawan sangat, dia kecil macam baral. Jadi dia binatang yang tak boleh makan. Orang yang naik atas dia tu bulu akan melekat di pakaian, tapi tak boleh banyak sangat. So tak banyak tu kena tengok uruf orang yang naik, orang yang menunggang itu, dia boleh tahu banyak mana yang disebut sikit, macam mana yang disebut banyak. Kalau sikit dimaafkanlah, nak buang bukannya senang, ia satu kerja pula, maka dimaafkan ya. Kemudian yang ke-18, qalilu min dukhani najisin wa ghubari sarjin. Qalilu dukhani najisin wa ghubaru sarjin. Dia panggil sedikit ya, tak boleh banyak, sikit. Apa makna sikit? Sikit asap najis. Saya nak kena buat penerangan dulu. Najis ini, dia kalau kita bakar dia secara direct. Ya, kalau bakar secara direct. Jangan tanya saya lah, buat apa bakar dia, nak buat apa tu, nak buat. Kita tak tahu dalam zaman dulu, mungkin ada orang yang dia bakar tahi najis. Kemudian pembakaran itu pembakaran secara langsung. Dia bukan letak dalam periuk letak dalam periuk, tiba-tiba di-steamkan. Keluar asap steam tu, contohnya masak babi najis. Kemudian asap daripada masakan babi tu kena baju. Yang tu tak apa. Yang disebutkan tadi ni bakar secara direct, maknanya api dengan najis tu dia sekali. Kita bakar kayu ke di rumah kita tu, kita lemparkan najis dalam tu sekali. Tiba-tiba asap tu kalau kena banyak, baju tadi kena basuh. Kalau sedikit, ini disebutkan sedikit. Kalau sedikit, masih lagi dimaafkan. Ya. Dan seluruh najis yang diterbangkan oleh angin, juga dimaafkan. Diterbangkan oleh angin, najis tu dia bawa sampai kena baju kita, maka dimaafkan.
Yang ke-19 al-haiwan, haiwan yang mutanajis, yang mana tempatnya tadi seandainya masuk ke dalam cairan kerana sulit menghindarinya. Asalnya daripada najis. Contohnya haiwan itu dia memang tempat daripada najis. Ada kehidupannya daripada najis. Seandainya dia masuk ke dalam kotoran, contohnya ikan dalam parit yang kotor, najis. Tiba-tiba dia lompat masuk dalam baldi. Kita dalam baldi tu ada air. Boleh kita nak kena kata macam mana tu? Air tu jadi mutanajis tak? Dimaafkan. Kerana tempat asalnya daripada air dan sukar menghindarinya. Okey. Demikian juga dia kata, tetapi untuk masalah mustajmir, orang yang beristinja menggunakan batu dan maka tidak terkategori najis ma'fu anhu seandainya masuk ke dalam cairan. Contohnya batu yang dia guna untuk tonyoh, untuk kesatkan najis. Boleh pakai batu kalau nak pakai batu, cuma batu boleh ataupun mana-mana item yang mengambil sifat batu, tisu, kertas, perca kain boleh. Jadi batu tadi tu dia tidak boleh masuk ke dalam baldi macam tadi. Sebagaimana ikan dalam parit yang bernajis lompat masuk dalam baldi, dia tak sama batu yang kita tonyoh pada kemaluan untuk buang najis masuk dalam baldi, tak boleh. Yang tu tak maaf. Ikan tadi maaf. Yang terakhir famul hayawan at-tahir kal hirrati law tanajjasa summa ghaba wa amkana wuruduhu ala ma'in katsirin summa walagha fi tahirin lam yunajjishu. Baik. Mulut haiwan yang suci, kucing, tiba-tiba dia gigit bangkai, katak ke, cicak ke, maka kita tengok mulutnya bernajis lah. Bila kita tengok mulut dia bernajis, dia gigit haiwan yang mati, maka tiba-tiba summa ghaba, dia hilang. Pergi mana tak tahulah, kucing kan. Dia bukan duduk setempat. Kucing yang kita bela, kucing Parsi, Maine Coon semua tu tak apalah, duduk di rumahnya. Ini kucing kampung, dia memang bebas. Kadang-kadang keluar 2 hari, lepas tu baru jumpa. Dia jenis mengembara. Jiwanya kental. Dia tak macam kucing yang manja tadi, bergerak kurang. Bila dia hilang, tiba-tiba kita jumpa dia pula, tengok-tengok dah nak, adakah kita nak dia mai jilat kita? Dengan mulutnya yang pernah menggigit haiwan tu, benda bernajis, tiba-tiba dia datang dekat kita, dia jilat-jilat kita punya betis, dia jilat-jilat kita punya kaki. Adakah kita nak kena basuh kaki kita? Sebab kucing dia tak belajar fiqah. Kita mana tahu dia basuh ke tak ni? Dia cari air mutlak ke tak ni? Oh, susah kalau nak fikir macam tu. Jadi kita kena takdirkan bahawa kucing tadi dia telah pun pergi kepada air yang banyak. Kena takdir macam tu. Dia pergi kepada air yang banyak, maka dia pun menghilangkan najisnya dengan air yang banyak. Baru mudah kehidupan kita. Ya. Dengan syarat tak ada darah lah. Kalau penuh darah di mulut ni tak boleh lah. Itu memang hukum najis lah. Tapi kalau dah tak ada, kita kena anggap bahawa dia telah pergi berjumpa, mendatangi air yang banyak. Kemudian air tadi telah menyucikan najis di mulutnya. Kita nampak ke? Memanglah tak nampak. Tapi kita suruh takdir. Sebab tu fiqh bagi solusi macam tu supaya kita boleh imagine, bayangkan bahawa dia pergi kepada tempat situ. Sebab tu tak ada dah najis di mulut dia. Kita jangan fikir kucing mana dia tahu bersuci. Dia bukan ada akal. Dia bukan mengaji fiqh mazhab Syafi'i. Tak boleh kita takdir macam tu. Nanti kehidupan kita jadi sukar dan bermasalah. Tamatlah lagi 10 hari ini. Jadi ada lagi 8 minit. Saya buka soalan lah. Kalau ada yang nak tanya. Malam ni kita tak baca Al-Mulk kan. Sebab nanti ada kuliah Isyak kan. Betul? Betul Ustaz. Jadi kita ada tempoh masa untuk sesi soal jawab. Jadi kalau ada jemaah yang nak tanya silakan. Kita nak bagi laluan pada Ustaz yang selepas ini. Juga tempoh rehat bagi penonton lah. Dia orang pun nak ambil juga. Take 5 minit ke 10 minit ke. Ada yang setengah jam. Ada yang nak pergi makan nasi. Ada yang nak pergi marah suami dia. Pergi ambil ikan dalam periuk. Makan tak ajak dia sekali sebab lambat sangat habis kuliah. Suami dia makan dulu. Cepat, kalau ada yang nak tanya, dipersilakan. Okey, silakan jemaah.
Ataupun Assalamualaikum, dah faham? Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya pernah berjalan di pasar, tak tahu pasar malam Cina lah kalau dekat apa tu dengan ada apa Ya, ya. tu di Kuala Lumpur tu kan. Apa tu Ya, ya. tempat yang famous sangat tu apa tu pasar-pasar. Ada apa Chinatown lah Chinatown. Okey. Lepas tu saya lalu tepi tu dia tengah jiros apa tu tempat jualan daging dia lah kan. Allah. Jadi saya macam rasa mesti mercik kat saya. Walaupun tak kena pasar depan dia lah, saya jauh pada dia. Tapi saya sebab dia sembang tu jauh kan. Jadi saya rasa macam mercik pada saya. Itu saya apa tu saya cuci dengan air tanah. Oh. Kalau kita macam was-was tu kita memang kena buat samak ya Ustaz. Sebab soalan puan tadi rasa macam kena. Tak pasti. Betul tak? Tak pasti tapi saya memang rasa lebih kena lah sebab dia sembah tu jauh lah Ustaz. Gayung dia tu kuat jauh. Jadi Saya syak. Saya bila syak saja. Syak ini dia kena pegang al-aslu. Jadi syak. Senang macam tu. Bila puan sebut syak maknanya kita kena pegang al-aslu. Al-aslu dia tak ada lah. Tak kena. Tapi kalau saya dah bersihkan tu tak apalah kan? Tak apa, tak ada masalah. Ihtiyat. Apa yang langkah yang puan ambil itu namanya ihtiyat, berhati-hati. Itu lebih baik sebenarnya. Cuma tak ada semua hukum kita buat fiqh nak mewajibkan ihtiyat, nanti kesianlah kat orang. Jadi kalau syak maknanya al-aslu. Bila kita syak saja dia akan ada al-aslu. Al-aslu dia kita bukan dalam keadaan bernajis. Maka kita masih lagi dalam keadaan suci. Ya. Boleh yang kedua Ustaz? Ya. Boleh yang kedua? Tanya yang kedua boleh? Boleh. Silakan. Okey. Saya terpijak tai anjing tak silap saya. Jadi terpijak memang ada tai anjing pula dalam dia masuk dalam kawasan rumah tu. Jadi bila saya terpijak, saya basuh sebab ada paip kat situ. Saya buangkan dia punya apa tu ain tu kan. Ya. Saya buangkan ain dia tu. Tapi masih lagi saya belum bersuci dan kaki saya yang basah tu saya terpaksa masuk dalam rumah Ustaz. Dulu sebelum saya nak mengambil badi, nak ambil air tanah kan. Jadi saya dah suci, dah tak ada air tu pada kaki saya tu. Dengan kaki yang basah tu, tanpa saya bersamak tu, saya masuk dalam rumah. Saya berjalan dengan kaki yang basah tu. Jadi najis tu melarat ke Ustaz? Ini kisah lama lah ni. Kisah lama. Cerita lama. Okay, dia kalau jadi macam tu, kita cuci kasut tadi tu tak kena air tanah lagi. Jadi dia membawa, sebab dia tak ada hukmi dengan aini dalam masalah najis mughalladhah tau. Jadi oleh kerana dia berjangkit lah, masuk sampai dalam rumah sebenarnya tu. Jangkit ya. Inilah macam inilah. Benda dah lama. Rumah tu rumah sekarang ke? Tak, rumah lama, rumah sewa. Sebenarnya rumah sewa juga. Ya susah dah kita nak takkan nak kena qada semayang, takkan nak macam-macam nak kena fikir. Maka mani betul ya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Ini kaedah ini imam dalam mazhab Syafi'i pun kata, kalaulah kamu diuji sedemikian jalan keluarnya sukar, solusi dalam mazhab kita tak sediakan ruang yang luas, maka kita boleh taklid pendapat mazhab lain yang mengatakan najis anjing itu tak sampai peringkat mughalladhah, boleh dicuci sebagaimana najis biasa. InsyaAllah lah khair, mudah-mudahan ya. Okey, lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Okey, Sama-sama. silakan lagi jemaah yang lain yang ingin tanya soalan berkaitan dengan najis-najis ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi, silakan. Yang tadi yang nombor 10 yang Ustaz cakap pasal kucing tu, dia paling minimum tempoh dia hilangkan diri tu berapa lama? Tidak ditetapkan. Kalau kejap dia makan dia terus keluar lepas tu dia masuk pun kira okey lah tu. Kalau dia hilang, dia masuk. Maksudnya ghaba dengan syarat di mulutnya dah tak ada najis. Dah tak ada bangkai. Kalau ada tetaplah bernajis. Cuma sekarang dah tak ada. Bila dah tak
kita kena anggap bahawa dia pergi berjumpa dengan air yang banyak macam tu. Ya. Kena cek Dia tak, mulut dia jugalah. ya. Kena cek mulut dia lah. Tak payah cek sangat-sangat lah, nanti cek. Dia tokak kita, gigit kita. Kita cek biasa saja, tengok tak ada sudahlah. Jangan terlampau teliti sangat sebab dia kucing kan. Okey? Yelah, kita kan duk belai-belai dia, mestilah kita tengok kan. Kalau nampak, ialah kalau ada najis lagi, najis lah. Cuma ni kalau tak ada dah, disebut di sini summa ghabah. Kemudian tiba-tiba dia datang balik, dia tak ada najis. Kita nak anggap bahawa kucing ni suci ke tak sebab dia binatang, dia tak belajar masalah taharah. Adakah dia dianggap bahawa mulutnya tadi suci ataupun tidak? Jawapannya suci lah. Ataupun kalau tak suci pun dia masuk dalam kategori dimaafkan. Okey? Anggap saja dia pergi jumpa air banyak. Kita pun tak tahu kat rumah kita ada baldi ke ataupun ada parit mana-mana ataupun air hujan lopak mana ke air banyak ni. Biarlah, anggap sajalah macam tu. Ya, anggap saja macam tu senang. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Silakan lagi. Ada lagi seminit lagi ni. Satu soalan lagi lah. Okey. Siapa yang nak tanya soalan, silakan. Sebelum kita akhiri kuliah maghrib kita, silakan. Tak ada nak tanya. Nampaknya dah tak ada dah kot Ustaz. Assalamualaikum, Mungkin dah faham. Ustaz. Ada. Okey, Puan Salkiah silakan. Silakan soalan ni ya. Saya nak tanya Ustaz cakap tadi apa tu, semua jenis darah tu najis najis. Ya. Darah. Ya. Walaupun darah macam kata gusi kita berdarah kan. Ya, najis. Semua dimaafkan. Macam saya tengah solat jemaah. Lepas tu tiba-tiba saya punya gusi berdarah. Tapi saya tak nak keluar jemaah. Saya teruskan juga sampai habis. Darah tu macam dia, sebab saya saf kat tengah-tengah kan. Jadi saya tak keluar lah. Saya telan sikit darah tu kan. Jangan telan. Saya teruskan jemaah. Tak apa. Jangan telan, biar dia masuk sendiri. Melainkan dia macam ni, kalau gusi berdarah kalaulah kita nak kena telan, kita kena sampai, sebab kita tak tahu dia tu bersifat berterusan ataupun tidak. Solusi yang terbaik bila darah banyak macam tu, kita kena keluar dulu. Keluar, kumur. Keluar dan kumur. Selepas itu, kalau dia tak stop juga, kita sembahyang macam biasa. Sembahyang jangan kita telan, biar dia masuk sendiri tak apa. Okey, supaya dia dimaafkan. Biar dia masuk sendiri, dia macam masalah orang puasa, gusi berdarah. Jadi, oleh kerana berdarah, jangan dia telan suka-suka. Tapi kalau tertelan, dia masuk sendiri, yang tu daruri. Ya, nak buat macam mana? Kalau kita tak telan, dia akan keluar juga. Kalau kita tak telan, dia akan penuh kat mulut. Dia akan penuh kat mulut. Jadi saya nak elakkan daripada penuh kat mulut tu, saya telan. Sebab tu saya cakap tadi, saya kata kalau dah jadi macam tu, kita kena keluar dulu. Keluar kumur dulu. Mungkin kita boleh stopkan dia dulu dengan kumur ataupun kurangkan, kemudian masuk semula semayang. Ayat semayang tak batal. Ya? Jadi bila jadi macam tu, bila masuk balik, nanti mungkinlah dia akan keluar balik. Okey, waktu itu kita nak ludah di baju, batal semayang. Kalaulah kita telan, dia macam ni, kita baca macam biasa, yang mana terpaksa ditelan, dia masuk sendiri, biarkan. Faham tak? Kadang-kadang bukan kita nak telan sangat, tapi oleh kerana dia dah keluar banyak, dia macam akan masuk sendiri, ataupun perbuatan kita macam reflect, akan menelan sedikit. Itu biarkan. Itu dah masuk dalam masalah daruri, ataupun kita dah tak boleh nak elak lah. Sembahyang kita tu batal tak? Kalaulah bukan dengan perbuatan sendiri, kalaulah kita telan tadi bukan kerana telan sebab nak telan, tapi macam tadilah, dia macam nak cakap dia sepatutnya, yalah kalau banyak sangat tadi maafkan lagi lah. Tapi kalau kita nak tahu dia banyak ni ataupun tidak, kita kena keluar dululah kumur. Kadang-kadang lepas tu dia boleh kurang. Kita boleh kurangkan dengan kumur tadi, ataupun boleh stop. Dua keadaan, sebab pengalaman saya kalau gusi berdarah, saya kumur, dia akan stop. Ataupun kalau tak stop pun dia akan kurangkan sedikit. Jadi sebab itu kalau boleh keluar dululah, keluar. Selepas tu tak apalah, kalau dia keluar juga, kita nak stop tak boleh, sedangkan kita nak solat,
maka yang masuk dengan sendiri ataupun yang kita terpaksa telan sedikit kerana berkumpul terlalu banyak, maka itu dimaafkanlah kerana darurah. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Nak tanya Ustaz, hari tu saya solat. Maaf. Sebelah kawan saya tu dia duduk atas kursi. Sekali Ya. terhimpit tangan saya kuku jari tengah. Darah Ustaz, habis terlap lah ambil tisu Ustaz kan. Batal tak? Tapi saya terus solat tu Ustaz. Apa dia ni, macam mana saya tak faham gambaran tadi? Macam ni. Saya duduk sebelah kawan saya tu duduk atas kursi. Lepas dah habis salam, solat maghrib lah kan. Habis kawan tu bergerak jari tangan saya letak dekat kaki kursi tu, saya pun tak perasan lah kan. Habis dia bergerak, kursi tu terangkat, dia terduduklah tangan tu dengan kaki kursi. Kami sakit tu Ustaz, kuku keluarlah darah. Maknanya bukan dengan perbuatan puan kan, betul tak? Ya. Perbuatan kawan kan? Ya. Kan kita baca hari tu kita baca awal hari tu yang dengan syarat dimaafkan dengan syarat bukan perbuatan kita. Yang keduanya tak banyak keluar banyak tak darah? Tapi nampaklah merah, 2 helai tisu tu tidaklah basah semuanya Ustaz kan. Tapi saya tak cuci, cuma lap. Lepas sembahyang Isyak saya terus sembahyang. Maksudnya dia taklah mengalir banyak darah kan? Tak, saya ambil air minum saya basah tisu tu, saya lap dengan air minum tu lah, dengan tisu tu. Tapi bermakna saya lap dengan tisu yang basah tu kan. Lap dengan tisu basah ni dia kalau dalam mazhab kita tak boleh tu. Kena basuh. Tisu yang air minum tu saya ambil tuang sikit dengan tisu tu, bukan tisu basah. Baik, tak apa. Dia yang pertama bukan perbuatan puan, yang kedua saya faham situ darah tak banyak, maka dia masuk dalam kategori dimaafkan dan solatnya sah. Ya. Tak, kalau buat tak sah kenalah saya qada balik Ustaz kan. Ya. Itu kita baca. Puan masuk tak kelas yang pertama? Ya, terima kasih Ustaz. Sebut begitu. Maksudnya bukan dengan perbuatan kita, yang keduanya tidak banyak. InsyaAllah tak banyak tu. Saya faham tak banyak. Cara puan berkata tu tak banyak dan dia tak keluar dari. Sekarang Ustaz, sakit dia dah sebulan Ustaz. Kuku terimpit dengan kursi. Kawan tu badan dia boleh tahan lah keberatan dia kan. Bayangkan tu. Samalah kawan tu ya. Saman dia. Tak adalah saman. Saya kata. Tak ada gurau je. Mungkin saya banyak dosa katnya. Inilah dia Allah bagi ni. Sikit-sikit saman kan, sikit-sikit saman ya, toleransi lah. Dia lah bagi dia atas masjid Ustaz. Sama-sama jemaah masjid, pergi jumpa tempat solat jemaah, insyaAllah kafarah besar tu. InsyaAllah buang dosa banyak insyaAllah. Saya gurau. Kawan minta maaf lah, dia follow saya tak apa. Mungkin saya cakap mungkin dosa saya banyak, Allah nak apuin dosa saya. Saya cakap. Mudah-mudahan, amin ya Rabb. Okay. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi pada hari Isnin insyaAllah ya. Kalau ada kelapangan lah dengan izin Allah mudah-mudahan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat meneruskan kelas Isya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati. Jadilah ada buang tentu harah lah dia. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Hari ini kita ada daripada 11 sampai ke 20 najis-najis ataupun apa yang telah dibincangkan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan ilmu yang sampai itu mendapat keberkatan ilmu dan setiap mazhab ada perbahasan tertentu, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Jadi mungkin kita dapat faham dengan lebih baik tentang najis-najis yang dimaafkan. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersama Ustaz pada perjumpaan yang akan datang. Jadi sebagai penutup kuliah, mohon Ustaz baca tasbih kafarah dan surah Al-As sebagai penutup kuliah.
Dan kuliah kita seterusnya sebentar lagi pada pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitulah rupanya kisah Nabi Adam. Jadi mohon Ustaz untuk baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaudi'ukum.